Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mesti ke hadis pasal yang ke-13, sembahyang jenazah dan perkara-perkara yang berhubung dengan pengkebumiannya. Ini perbincangan kita tentang jenazah dan perkara yang berhubung kait dengan mengembumikan jenazah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Sekali lagi dalam itu. Ini firman Allah Ta'ala cerita kepada kita, setiap benda hidup mesti mati. Lambat ataupun banyak. Cepat ataupun lambat. Ia betul mati tetap berlaku. Bila mati, maka di sini peringatan Allah SWT telah bagi kepada kita. Dan bahawa pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Balasan dunia ni, apa yang kita buat atas dunia ni, bila kita mati za'iqatul maut, pada waktu itu manusia akan bermula dengan alam yang kedua, dia panggil alam barzakh, alam kubur, maka bermulalah balasan. Kalau baik, balasan dia baik. Tapi balasan dalam kubur sempurna lagi. Yang sempurna betul-betul bila dia letak kaki dalam syurga, pada waktu itu sempurna balasan. Bahkan orang dalam syurga, bila dia dapat nikmat yang besar dalam syurga pun, belum sempurna lagi. Allah SWT tanya kepada dia, cukup dah nikmat aku bagi kepada kamu. Cukup ya Rabbi, banyak. Dengan rumah besar, istana besarnya, hurul ain, isteri yang begitu ramainya. Dengan makanan yang tak pernah diterhad, kita nak berapa boleh belakang. Allah Ta'ala bagi tahu, waladaina mazid. Tapi aku ada tambahan daripada apa yang aku bagi dalam syurga ini. Tambahan dia apa dia? Tambahan yang paling tinggi sekali. Iaitulah apabila Allah SWT buka hijab di antara kita dengan Allah. Pada waktu itu manusia dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat tengok wajah Allah. Jadi sekarang ini kita tak boleh fikir lagu mana wajah Allah. Lagu mana rupa Allah SWT. Itu bukan hak kita nak fikir sekarang ini. Yang pentingnya, Allah Ta'ala kata apabila manusia ini boleh tengok wajah Allah pada hari kiamat. Pada waktu itu hilang kalau nikmat syurga ni kecil belakang. Tengok pada Allah SWT itu yang paling besar. Maknanya ini dipanggil isbat. Bahawasanya Allah SWT itu mempunyai wajah. Tapi jangan kita mikir dengan kepala kita. Mau wajah lagu mana. Itu kalau kita boleh fikir, itu makhluk. Bukan Allah SWT. Jadi, di sini Allah Ta'ala berkata kepada kita. Tiada yang merasai, yang bernyawa akan merasai mati. Dan bahawa pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Kemudian itu sesiapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka sungguhnya ia telah berjaya. Orang yang lepas daripada neraka masuk syurga, inilah orang berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarnya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Mata'ul ghurur. Kalau orang yang terpedaya, dia akan ambil dunia ini sebagai memet, ini asas hidupan dia. Inilah matlamat hidup dia. Sedangkan bukan matlamat. Kehidupan dunia ni bukan matlamat. Ini jalan nak pergi ke tempat asal. Jadi kita ni, yang jadi masalah kita sekarang ni, bila kita jumpa jalan, comel jalan ni, kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi naik menara kembar ni, orang contohnya. Saat melalui lebuh raya tengok, cantik lebuh raya ni. Tiga lain sebelah ni, dengan ak-ak dia comel, pakai duduk situ. Jadi, betul kau orang panggil lagi tu. Dia kata, kenapa duduk sini? Comel dah sini pun. Itu dia panggil manusia yang tidak betul. Yang betulnya matlamat kita nak pergi ke asal. Jadi ini jalan. Bukannya tempat duduk asli. Tempat duduk matlamat kita nak duduk di sini. Tidak. Jadi jalan ini jangan kita terperdaya dengan apa yang ada di tengah jalan. Nampak comel dia pakai duduk situ lah. Kita kena ingat matlamat kita nak pergi ke akhirat. Kerana di sanalah tempat akhir kesudahan manusia. Tu orang kata inilah orang panggil tempat terakhir. Bila orang mati, orang kata habislah perjalanan akhir. Lah. Bukan perjalanan akhir secara mutlak. Ini perjalanan akhir dunia. Kita kena sebut. Inilah setelah berakhirlah perjalanan di dunia. Dia akan mula perjalanan baru. Perjalanan ke alam barzakh, ke alam akhirat yang panjang.
hidup lawannya mati. Kemudian manusia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Hakikat ini ditegaskan berulang-ulang dalam Al-Quran dan hadis supaya masa hidup yang terhak itu diisi dengan amal-amal saleh. Maknanya Al-Quran kita bagi tahu kepada kita, masa kamu ni hidup terhak. Berapa hari ya kamu hidup? Maka isilah dia dengan amal yang saleh. Iman dan amal yang saleh itulah sahaja sebaik-baik bekal untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Tak ada hal lain. Yang ada jadi bekal kita nanti, iaitulah iman dan amal saleh. Masuk pada itu mukaddimah dia tentang ayat Quran ini. Akhirnya kita masuk pada menguruskan jenazah. Menurut hukum syarak, apabila seorang Islam mati, wajiblah ia dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Apa itu? Bila orang mati, 4 perkara yang jadi wajib ke atas orang hidup menyelesaikan masalah. Yang pertama sekali, apa dia? Mandi dia. Ambil mayat ini, mandi. Lepas mandi, kafan. Baru dia, buku dia, betul-betul. Lepas kafan, disembahyangkan. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid tak payah semayang. Panen gitu ya. Karena kehebatan dia telah kuat. Dan dikebumikan. Maka ini menjadi kewajipan, menjadi fardu kifayah pada setiap masyarakat yang ada dalam mana-mana negeri, mana bandar, ada kampung, mesti ambil bila ada kematian, mesti sesapak perkara. Kalau tak sesapak perkara ni, maka berdosa semua sekali ahli kampung tersebut. Itu dia panggil fardu kifayah. Kewajipan ini ialah fardu kifayah. Tengok nombor 2 di bawah, dia kata, hadis-hadis yang berhubung dengan orang sakit, orang mati, alam barzakh dan balasan pada hari akhirat, lihat Mastikah hadis jilid pertama. Jadi dia suruh kita undur balik ke jilid pertama. Jadi kita bincang nantilah. Bila habis yang kedua ni, kita nak terus yang ketiga atau nak balik mula yang pertama, tengok keadaan lah. Karena di sana cantik. Mastikah hadis dalam jilid yang pertama, dia bincang tentang akidah, tentang iman. Yang kedua ni tentang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sebelumnya dalam bab zakat, bab puasa dan lain. Sebelum itu, sebelum kita mandi ni, bila berlaku kematian, selesai dah orang ni mati, tutup dah mata dia, nyawa dia sudah habis, dah tercabut, disunatkan menutup mata. Sunat tutup mata. Jadi kalau mayat ni, dalam hadis lain kita dah cerita dulu, dalam syarah kita kepada kitab Riyadhus Salihin, yang kita mengajar di pondok, di masjid Sungai Durian, malam Sabtu, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, mayatnya bila dia mati, terbuka mata dia. Sebab apa? Sebab dia tengok roh dia keluar. Dia tengok roh dia keluar. Jadi kadang-kadang dia sempat tutup balik mata dia. Ada kalanya dia tak tutup, dah pakai terbuka mata. Maka kalau mata ni terbuka, disunatkan supaya kita tutup mata dia. Mata dia tutup balik. Kalau tidak, orang tengok menggerunkan juga. Mata tu tengok macam tak mati lagi. Tuan dah mati. Jadi bila kita tengok, yang pertama sekali kita buat, setelah mayat ini bercabut nyawa dia, habis nyawa dia, apa yang kita buat? Mestilah kita tutup mata dia. Dan mengikat dagunya dengan secarik kain. Maksudnya kalau dagu dia terbuka, mulut terbuka, kita ikat dagunya, ikat di kepala dia, biar tutup. Jangan duduk nganggur situ. Dengan menyimpulkan ikatan itu di kepalanya. Ambil kain, ikat dagu dia, ikat di kepala. Supaya mulutnya tertutup dan elok dipandang oleh orang-orang yang menatap wajahnya. Jadi ini perkara sunat yang perlu kita buat bila menghadapi kematian. Terus tutup mata, tutup mulut dia. Karena kalau dia gerak nanti, mayat anda sejuk, tak boleh tutup dah. Dia akan terbuka macam tu. Jadi tutup sebelum mayat ini sejuk, panas, masih panas lagi. Disunatkan juga melembutkan sendi-sendinya. Jadi ambil sendi dia ni, ambil balik, letak di tempat tak dada dia. Mana kira cara letak dia. Kalau kaki dia terbuka, tutup balik. Letak tu cara dia tu cara nak pergi tanam dia. Tujuannya ialah supaya anggota-anggota mayat itu menjadi lembut dan tidak kejang kaku. Jadi letak di tempat yang sepatutnya. Dan supaya ia mudah dimandikan dan dikafankan. Ambil tangan dia buat. Sunat juga menindih perutnya dengan sesuatu yang sederhana beratnya
supaya perutnya tidak kembung. Jadi tak benda takut. Jadi setelah itu hendaklah meletakkan mayat di atas tempat yang sesuai. Sebaik-baiknya di atas katil. Dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat macam mana? Macam mana nak letak menghadap kiblat orang mati? Ya. Jadi dengan dengan menghadap kiblat, dan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya seperti orang mengangkat takbir. Dia tulis itu mengikat takbir. Kau mengangkat dalam kitab gitu. Lepas pada ngah tak ada ya. Mengikat takbir ke mengangkat takbir? Mana letak tangan dia di atas dada. Macam orang dah lepas takbir, Allahu Akbar, letak tangan. Letaknya. Di dalam sembahyang serta menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Maknanya mengangkat kiblat ni kita letak muka dia menghadap Allah kiblat. Macam letak dia tu betul atas belakang dia tidur, tapi muka dia menghadap kiblat. Mana kalau dia bangun tu semayang macam ada muka kiblat. Kaki arah kiblat lah. Pada saat itu, biasanya anak pinak, kaum kerabat dan sahabat handai yang datang dari jauh dan dekat berhimpun di sisi mayat dengan membaca Quran. Sekurang-kurangnya membaca surah Al-Fatihah. Serta mendoakannya semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan melimpahi dengan rahmatnya. Jadi, bila kita pergi, doalah kepada si mati, doalah kepada mayat dengan doa yang baik. Di antaranya, doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi kematian. Tak sebut pada lagi tadi doa yang perlu di. Kalau tak sebut di sini, kita boleh tengok dalam kitab-kitab lain. Ya Nabi kita ajar. Di antaranya Nabi kita pergi ziarah Abu Salamah. Waktu dia meninggal, Nabi kita masuk dalam rumah dia, Nabi kita doa. Allahumma ighfir li Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya karim. Jadi insya-Allah doa ni ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita belajar tu ada. Doa ni yang Nabi kita ajar. Doa apabila kita tengok mayat. Dalam kitab ni dia tersebut. Jadi kita kena belajar. Ambil dalam kitab lain di antara kitab yang kita tulis. Nama dia Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim tu ada doa daripada awal bangun tidur sampai tidur balik. Doa ni, inilah patut kita kena ingat. Bila nak pergi ziarah orang mati, kadang-kadang kita tahu nak buat apa. Pergi naik, tengok. Orang kata ni mayat, tengok mayat. Angguk-angguk tu, tak tahu apa nak kata. Sedangkan ada doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah maufa' dari tahu fil mahdiyyin wa fil lana wa lahu ya karim. Sudah ada doa. Jadi kita pergi baca doa, kemudian kita mendoakan kepada si mati. Dan janganlah buka kelak-kelak perbualan yang tidak berfaedah. Ini tidak kadang-kadang banyak doa atas rumah. Yang duduk di bawah tu tak ada keinsapan. Duduk buah, tak rokok. Macamlah tak ada apa-apa musibah yang menimpa kepada suasana hari. Tidak menunjukkan kepada benda tu sedih. Inilah sebaik-baik amalan yang elok dilakukan oleh orang-orang Islam yang hidup terhadap saudara yang telah mati. Lebih-lebih lagi yang dilakukan oleh anaknya yang saleh, iaitulah apabila kita pergi ziarah mayat, yang pertama kita doakan kepada mayat tersebut. Ini sebelum mayat lagi ni. Pergi doa dulu. Bila kita tengok dia tu doa. Allahumma ighfir li akhi. Sebutlah dia, Allah ampunkanlah dosa sahabat aku ni yang meninggal dunia. Jadi itu doa yang Nabi kita sebut waktu dia pergi ziarah Abu Salamah, waktu dia meninggal. Habislah sunat yang pertama, kalau yang pertama menguruskan jenazah. Yang kedua, kita masuk pada mandi mayat. Jadi mayat ni yang pertama sekali, lepas pada dia mati, kita kena tutup mata dia, tutup muka dia, tutup mulut dia. Dan kita doakan dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian barulah kita uruskan yang kedua, iaitulah mandi mayat. Hukum syarak mengenai mandi mayat diterangkan dalam hadis yang berikut. An Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته
faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur fa idza faraghtunna fa'azinnani falamma faraghna azannahu fa'aqana shiqwah faqala ish'irnaha iyyah faqala ish'irna iyyah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ummu Atiyah ni salah seorang orang perempuan di Madinah yang kerja dia mandi mayat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke tempat kami ketika anak perempuannya mati. Iaitulah siapa dia puteri Nabi yang meninggal itu ialah Sayyidatina Zainab. Waktu Zainab radhiyallahu taala mati, Nabi kita masuk dalam rumah anaknya. Lalu bersabda, Nabi kita bagi arahan kepada pemandi mayat, Ummu Atiyah dan lain-lainnya, mandikanlah dia 3 kali. Jadi kita mandi 3 kali. Atau 5 kali. Atau lebih dari itu, jika kamu pandang elok tambahan yang demikian. Maksudnya kalau kita mandi 3 kali, nampak tak suci lagi. Tambah lagi 2. Jadi 5. Tak cukup lagi. Tambah lagi 2 jadi 7 kali. Mana dia nak cara dia mandi itu dia panggil witir. Tahu kan witir? Witir ni akan ganjil. 3, 5, 7. Nampak tak cukup lagi? 9 kali. Iaitu dengan air dan serbuk daun bidara. Ambil daun bidara. Dan campurkan sedikit kapur barus pada kali yang akhir. Setelah kamu selesai memandikannya, beritahu kepadaku. Jadi ini arahan Nabi lah. Biasanya dia nak suruh basuh 3 kali atau lebih. Jadi di akhirnya dengan air bidara, daun bidara dan kapur barus. Jadi bila kamu selesai mandi mayat ini, beritahu kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, kata Ummu Atiyah, kami pun memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu ia memberi kepada kami kain sarungnya sambil bersabda, balutlah badannya dengan kain ini. Jadi sedaplah anak dia dapat kain, Nabi kita suruh kapankan anak dia dengan kain dia. Yang tengok nombor 1 di bawah, apa-apa jua pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pakaiannya ataupun benda-benda peninggalannya ada berkatnya. Setelah mereka memandikan mayat putrinya, baginda meluncurkan kain sarung, izar, kain yang ada di atas. Kain yang dipakainya, kain sarung dia, dan meminta mereka membalut tubuh mayat putrinya. Sesudah itu barulah mayat putrinya dikafankan dengan kain kafan yang disediakan. Jadi Nabi kita ada berkat dia waktu Nabi kita hidup, boleh kita minta. Sebab ada sebahagian orang pergi minta kain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat kain kafan. Kita kain ni tak ada lah kain Nabi. Kalau ada orang jual lagi tu menipu lah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, perbuatan baginda yang demikian menjadi dasar bagi amalan orang-orang Islam mengambil berkat daripada benda-benda pemberian atau peninggalan orang-orang yang saleh. Jadi kita boleh ambil kalau ada hak Nabi ada lagi, tapi kalau orang lain tu taraf dia bukanlah sama dengan taraf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah lagi minta serban tu guru ke mai kai serban tu guru nak kai kapal, tidak perlulah benda tu. Kerana tok guru sendiri tu perlu kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia nak syafaat orang lain pula? Cuma boleh dah. Kata ulama, kalaulah mari di kampung kita ni orang baik-baik, orang saleh, kita anggap orang ni orang saleh. Dia guru dengan semaya ini apa ni, ibadat banyak, ilmu ada. Jadi bolehlah kita minta dia sembahyangkan jenazah keluarga kita ni, kerana doa dia tu diharapkan lebih mustajab daripada doa kita yang banyak dosa ni. Jadi boleh kita minta. Jadi kita panggil dia, tolonglah doa pada sahabat kita ni. Wa fi riwayatin ighsilnaha witran 3 atau 5 atau 7. Wa bada'na bimayaminha wa mawadhi'il wudu'i minha. Menurut satu riwayat lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia, anak dia ni beberapa kali, asalkan ganjil bilangannya. 3 atau 5 atau 7, dan mulakanlah dengan bahagian-bahagian kanan badannya dan anggota-anggota wudu. Jadi arahan di sini nak basuh, kita kena mula basuh di sebelah kanan dahulu. Wa qalat Ummu Atiyah,
فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونَ فَأَلْقَيْنَاهَا الْقَلْفَهَا. Ummu Atiyah berkata, sesudah selesai mandi, kami pun jalinkan rambutnya 3 tocang. 3 tocang, mana 3 rambut. Lalu kami hulurkan ke sebelah belakangnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut huraian ulama rahimahumullahu taala, lebih dahulu hendaklah dibersihkan badan mayat. Jadi cara nak mandi mayat ni, kita bersihkan badan dia dulu. Dan celah-celahnya, setiap dia dan sebagainya, kemudian baru dimandikan sekurang-kurangnya dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Tetapi yang lebih sempurna, dimandikan sebanyak 3 kali. Kali yang pertama dimandikan dengan air bercampur serbuk daun bidara. Serbuk daun bidara membersihkan badan seperti sabun. Sebab itu disunatkan menggunakannya seperti yang tersebut dalam hadis ini. Serbuk ini itu dijual oleh kedai-kedai penjual kain kapan bersama alat-alat mandi yang lain. Ada benar. Serbuk kain bidara ada. Apa dia panggil? Ikri. Adalah benda tu. Jadi ada jual di kedai kalian kain kapan. Baik. Atau dengan menggunakan sabun. Maksudnya kalau nak cari daun bidara tak ada dah. Lama dulu daun bidara lah. Tempat orang ni, dia bau sedap. Jadi kata di kitab kita ni, dia kata, atau menggunakan sabun. Nak cari daun bidara payah lah kita duduk pandai alam ni. Tengah-tengah orang-orang muda lah ni. Tanya daun bidara. Tak jumpa cari lah. Dia kena daun bidara apa. Daun pisai dia kena. Pasal orang pandai lah ni ada juga. Kedai nasi daun pisai dah. Daun bidara ada. Tak jumpa cari. Kalau bagi orang muda-muda, lebih pagi dia tu cari daun bidara. Agak berapa orang dalam jemaah kita ni, orang kena daun bidara. Tak apa kena. Tak jumpa cari lah. Jadi kalau tak jumpa cari daun bidara ni, bolehlah dia kata menggunakan sabun. Ambil sabun yang baik-baik, guna sabun. Kemudian dibilas dengan air saja. Ambil air, bilah tu. Lepas pada guna air sabun, air bidara ni, bilah dengan air. Sesudah itu dimandikan dengan air dan dicampurkan sedikit kapur barus padanya. Demikian juga dilakukan pada kali yang kedua dan kali yang ketiga. Jika dipikirkan perlu, boleh diulangi sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali. Mandi kali yang pertama dengan air yang dicampurkan padanya sedikit kapur barus. Itulah yang wajib. Yang lain-lainnya sunat belaka untuk menjadikan mandinya lebih sempurna. Orang yang memandikan mayat dan penolongnya adalah orang-orang yang amanah. Orang mandi mayat ni kena orang amanah. Seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan dapat menyimpan rahsia kalau mereka ada melihat sesuatu yang buruk pada mayat itu. Mana kalau kita mandi mayat ni jumpa benda-benda pelik di tubuh mayat. Janganlah balik tu cerita rahsia. Kau ya pula. Oh dia tu macam ni tubuh dia. Ada benda-benda adalah cerita. Jangan ada cerita kau. Itu rahsia. Rahsia dia. Pasal tu orang mandi mayat ni dia mesti jaga rahsia. Sebaliknya kalau mereka melihat sesuatu yang baik, hendaklah mereka ceritakan kepada orang lain. Kalau dia pergi mandi tu tengok tubuh mayat ni Masya Allah. Mukanya senyum. Mati tapi senyum. Jadi boleh kita cerita. Sebab bila tengok muka senyum, ini tanda alamat orang ni baik. Kalau tengok muka dia masam, macam apa, tengok cerita, muka mayat semalam takut lah. Duduk tengah mandi, macam tengok hati dah. Jangan duduk kata lagi tu. Ini mendedahkan rahsia mayat ini tidak baik. Baiklah. Habis kita ni, kita masuk kepada cara memandikan mayat. Ini kena khusus ni. Kalau boleh ada ustaz. Khusus mandi mayat ni kena ada. Kalau tidak sekarang ni orang tak pandai dah mandi mayat. Takut. Yang pertama, semasa memandikan mayat, hendaklah menutup badannya supaya auratnya terlindung. Masa mandi mayat, tutup aurat dia. Tudung. Nombor 1 di bawah dia kata, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa wafatnya telah dimandikan dengan memakai selai baju kamis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kita wafat, sahabat-sahabat mikir, macam mana nak buat? Kalau buka baju dia, nampak aurat, tak bagus. Ini aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa boleh tengok. Jadi bagaimana nak buat? Nak buka baju ke tak?
Pada waktu itu, pemandi mayat ni tertidur. Selain sekejap, dia dapat ilham dalam tidur dia ni, dia kata, mandikan mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baju dia. Jangan buka baju. Itu mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lain itu kita boleh buka, buang baju dia, tapi mesti tutup semua tubuh dia, jangan nampak aurat. Cara yang pertama, tutup auratnya supaya terlindung. Elok dimandikan dalam sehelai kain sarung yang nipis, supaya air menyerap masuk dan mudah pula bagi orang yang memandikannya, memasukkan tangannya untuk membersihkan mana-mana bahagian badan mayat yang perlu dibersihkan. Yang kedua, orang yang memandikan mayat, hendaklah membalut tangannya dengan sepotong kain perca atau memakai sarung tangan. Jadi yang senang sekarang ni, sarung tangan sudah ada. Jadi kita nak mandi mayat ni pakai sarung tangan. Yang ketiga, tempat mandi mayat adalah terlindung dari pandangan ramai. Waktu nak mandi tu tak usah masuk ziarah lagi lah. Jadi orang kita ni kadang-kadang, saya sibuk ni, nak pergi lain. Boleh saya nak ziarah mayat. Orang tengah mandi, jangan bagi masuk. Kerana waktu tu, waktu mayat terbedah aurat dia. Jadi tempat mandi mayat adalah terlindung dari pandangan ramai. Hanya orang yang memandikannya dan penolong-penolongnya saja yang boleh hadir di situ. Dalam pada itu, kalau salah seorang dari kerabat yang dekat sekali bagi si mati turut hadir bersama, walaupun ia tidak mengambil bahagian memandikannya, maka ia dibolehkannya. Ini berdasarkan peristiwa yang berikut. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda dimandikan oleh Sayyidina Ali dan Al-Fadhil Ibn Abbas. Dua-duanya sepupu dia. Ali bin Abi Talib, Al-Fadhil Ibn Abbas. Dua orang ini sepupu Nabi radhiyallahu taala. Manakala Usamah bin Zaid ini anak angkat sayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu dia, menyiramkan air. Pada ketika itu Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi radhiyallahu taala anhu, turut hadir bersama. Jadi ini dalil kalau keluarga terdekat masuk nak tolong bagi air dan sebagainya, mana tidak dilarang. Walaupun lebih daripada hak orang. Jadi yang sepatutnya tidak ramailah. Yang keempat, segala perbuatan dilakukan kepada mayat semasa menguruskan jenazahnya, mulai ia menutup mata hinggalah ia selamat dikebumikan, hendaklah dilakukan dengan lemah lembut dan penuh hormat. Walaupun mayat ni tak sakit dah dia. Sakit ke kalau kita akak kuat-kuat? Sakit? Tak sakit, dia mati tu. Tapi hormat. Pasal tu adalah riwayat dia mengatakan kehormatan mayat ini walaupun dia dah mati seperti waktu dia hidup. Hormat mayat seperti dia hidup. Pasal itulah tak boleh sewena-wenanya. Kalau kita duduk di hospital dia akan belah mayat. Yang perlulah, mengikut keperluan. Jenayah umpamanya kena belah mayat. Jadi walaupun dia belah mayat, orang ni tak sakit dah. Tak payah bius apa dah. Tapi maknanya mestilah berlemah lembut dan tutup balik dengan baik. Dengan sopan santun. Semua orang ni boleh mayat ke dia kan. Yang belah, kalau macam belah, kepala lembu yang buat. Tak boleh. Jadi kita kena hormat lagi. Kehormatan mayat di waktu mati seperti masa dia hidup. Yang kelima, semasa mayat dibawa ke tempat mandi, sunat ditutup mukanya dan diletakkan di atas papan alas mandi dengan keadaan terlentang. Kemudian ditinggikan sedikit papan itu di sebelah kepala, supaya air mandi mudah mengalir ke arah kaki. Jadi tak tinggi, biar ada bantal di bawah dia. Yang keenam, tempayan. Dia guna tempayan lagi. Ataupun tong air. Hendaklah dijauhkan sedikit supaya tidak terkena percikan air mandi dari badan mayat. Jadi beralus dia ni. Mana kalau di kampung orang guna tong air, guna tempayan lagi lah. Kali ni mana ada guna wayar, sembur dengan getah tak? Orang macam mana pun ini adab yang perlu kita belajar. Yang ketujuh, sebelum menyiram badan mayat adalah mengosongkan perutnya terlebih dahulu. Baca jangan kata mengusungkan, dia jauhi, mengosongkan. Maknanya buang benda-benda yang ada dalam perut dia tu, buang dulu. Kalau ada benda-benda kotor yang boleh keluar, maknanya pemandi mayat tu tekan perut dia tu biar keluar dulu benda-benda yang ada najis dalam perut dia. Pada waktu itu terbuka habis dah. Terbuka dah. Mana jalan-jalan dia tu tak ada kawalan lagi sebab dia dah mati. Dan supaya tidak keluar lagi sesudah ia dimandikan atau dikafankan. Mana kosongkan dulu perut dia. Cara melakukannya,
Orang yang memandikannya adalah mendudukkan mayat di atas papan mandi dalam keadaan condong sedikit ke belakang. Jadi akak sikit. Dan menahan belakangnya dengan lutut kanan. Sambil memegang belikatnya dengan tangan kanan. Dengan meletakkan ibu jari di tengah-tengah tengkuknya supaya kepalanya tegak. Dan mengurut perutnya perlahan-lahan dengan tangan kiri. Jadi akak mayat sikit, urut dengan tangan kiri dia keluar. Yang ke-8. Penolong orang yang memandikan mayat hendaklah menyiram air banyak-banyak, membersihkan benda-benda yang keluar. Dan elok disediakan tempat bara dan membakar gaharu atau stanggi supaya suasana keliling berkeadaan harum. Malah lebih elok lagi dibakar gaharu atau stanggi mulai dari mayat putus nyawa, tercabut nyawa sehingga selesai ia dimandikan dan dikafankan. Lebih-lebih lagi kalau mayat ni lemah air ke sebagainya, memang ada bau. Yang ke-9. Setelah dikosongkan perutnya dan dibersihkan benda-benda yang keluar, hendaklah ditelentangkan semula mayat itu di atas papan mandi dan dicebokkan oleh orang yang memandikannya dengan membersihkan kemaluannya dan celah-celah. Selesai dulu, kosongkan perut dia, barulah kita basuh di tempat-tempat kemaluannya. Jadi masalah di sini, kalaulah mayat ni mati di hospital. Ini perlu pada penelitian. Karena waktu di hospital, biasanya mayat ni akan dimasuk wayar ke dalam kemaluannya. Dan wayar ini akan dilekat dengan plaster. Dia ada plaster. Letak plaster. Ini biasa plaster ni ada gam. Jadi pastikan pemandi ini tengok supaya tidak ada benda yang menghalang sampai air ke tempat ke kulit mayat. Kalau ada gas, ada apa ke, buang. Bersihkan dulu. Baru kita masuk. Jadi pada waktu itu, orang yang mandi mayat saja, seorang saja yang tengok tempat kemaluan tersebut, jangan tengok ramai-ramai. Kalau boleh, ya, biar orang yang paling rapat dengan dia lah, anak dia sendiri ke, tengok. Sebab dia nak tengok, kerana perlu. Terutamanya yang berlaku kes hospital memang dia lekat dengan ada berat. Yang ke-10, setelah itu, tukang mandi telah membuka perca kain yang membalut tangannya. Jadi, lepas selesai ni, buat kita punya sarung tangan dan membersihkan tangannya, kemudian membalutkan dengan perca yang bersih. Jadi lepas guna sarung tangan yang pertama tadi, yang kita guna untuk najis, kita buang yang ini, tukar ambil yang baru. Kalau ia memakai sarung tangan, adalah dibuka, dibersihkan dan dipakai semula. Jadi bersih balik. Yang ke-11. Setelah itu adalah dibersihkan gigi mayat. Sugi dulu gigi mayat. Lubang hidungnya. Buat tai-tai hidung tu. Lubang telinga dan celah-celah kukunya. Kemudian diwudukkan dengan sempurna. Meliputi yang fardu dan yang sunat. Wuduk kita belajar. Setelah itu baru dimandikan. Dari bahagian kepala hingga ke hujung kaki. Meliputi seluruh tubuhnya. Caranya. Mula-mula memandikan bahagian kepalanya dengan membasuh seluruh kepala. Muka. Tengok nombor 1 di bawah. Dia kata mayat lelaki yang menyimpan janggut panjang. Ada janggut. Sunat disisirkan janggutnya dengan sikat jarang. Dan jika bulu janggutnya atau rambut kepalanya gugur semasa memandikannya, hendaklah dipungut untuk dimasukkan ke dalam kafannya semasa ia dikafankan. Mayat perempuan pula adalah diguraikan, dilepaskan rambutnya supaya air membasahi keseluruhannya. Dan jika ada rambutnya yang gugur, adalah dipungut dan dimasukkan ke dalam kafannya. Ini yang baiklah ni. Jadi, lepas kita basuh muka, kalau ada janggut, buat janggut dulu. Kalau ada rambut panjang, selesai masalah rambut tadi. Dan lehernya dengan air yang bercampur serbuk daun bidara atau dengan memakai sabun. Kemudian membasuh lambung kanannya. Apa makna lambung? Sebelah kanan dia. Tengok dalam hadis tadi, Nabi kita suruh basuh sebelah kanan dulu. Jadi basuh sebelah kanan. Bahagian hadapan meliputi bahu, ketiak, tangan kanan, dada, rusuk, perut, kemaluan, celah-celah kelangkan dan paha kanan, terus ke hujung kanan, kaki kanan. Maknanya basuh yang pertama start daripada kepala ni, basuh daripada tubuh dia ni, terus sampai kaki. Kemudian membasuh lambung kiri. Maknanya sebelah balik kiri pula.
bahagian hadapan seperti itu juga, dari bahunya hingga hujung kaki kirinya. Kemudian diiringkan mayat ke sebelah kirinya dan dibasuh lambung kanannya, bahagian belakang, meliputi bahu, belakang badan, rusuk, punggung, paha kanan dan terus ke hujung kaki kanannya. Kemudian diiringkan ke sebelah kanannya dan dibasuh lambung kirinya, bahagian belakang, seperti itu juga. Dari bahu dan belakang badannya hingga ke hujung kaki kirinya. Kemudian membilah seluruh badan mayat dengan air sahaja, air semata-mata mana air sahaja, yang tidak bercampur, untuk menghilangkan kesan bau serbuk daun bidara atau kesan bau sabun. Kemudian baru dimandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kapur barus padanya, meliputi seluruh badan mayat, dari hujung rambut hingga ke hujung kakinya, dan meliputi bahagian depan serta belakangnya. Semua itu dikira satu kali. Soal ini proses ini berapa kali bau itu? Itu bau kali yang pertama. Dan dengan itu selesailah mandi wajibnya. Tengok nomor 2 di bawah. Kerana perbuatan membasuh badan mayat dengan air yang bercampur serbuk daun bidara atau dengan makan sabun, kemudian membilahnya, tidak dikira. Itu hanya sekadar membersihkan badannya. Yang dikira ialah kali yang akhir, yaitu memandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kapur barus. Cara mandi yang demikian sunat diulangi sehingga menjadi 3 kali untuk menyempurnakan kebersihannya. Ada tu tak? Khusus kita malam ini boleh tak? Kalau salahnya lagi 2 ni ada keluarga kita dekat kita meninggal oleh. Kita jawab lah tu. Mana boleh agak-agak nak mandi. Dia nak boleh tak boleh. Dia ada seorang ustaz hak pakar tu, hak lain tu kena buat. Ni dia main ustaz macam swasta tak mau. Jadi masalah kita bila mati swasta, cari ustaz. Nah, tukang mandi, kita ni duk relax bawah. Jadi kita kena praktik lah benda tu. Jika perlu, sunat ditambah bilangannya sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali. Seperti yang tersebut dalam hadis yang lalu dan juga hadis yang lain. Setelah siap dimandikan, hendaklah dilap. Ini kita lap mayat tu. Kita keringkan badannya, kering supaya tidak membasahi kain kafan semasa ia dikafankan. Kemudian lepas pada lap mayat ni kering betul-betul, kemudian ia dikafankan. Mayat perempuan pula dihuraikan, dilepaskan rambutnya semasa dimandikan supaya air membasahi keseluruhannya. Setelah itu dilap badannya dan rambutnya, kemudian disikat rambutnya dan dijalin menjadi 3 tocak. Jalin 3 rambut. Serta dihulurkan ke sebelah belakangnya. Itu habislah cara mandi mayat. Mayat dalam keadaan janabah. Kalau orang ni mati tak sempat mandi dulu, macam mana? Lelaki atau perempuan yang mati dalam keadaan janabah, berhadas besar, maka ia tidak dituntut dimandikan lagi dengan mandi janabah. Salah. Setelah ia dimandikan dengan mandi mayat, kerana mandi mayatnya mencukupi. Jadi tak payahlah isteri dah mari tahu pula. Arwah ni tak ada mandi lagi tadi tu. Meninggal. Jadi jangan tak usah cerita. Benda tu selesai. Dengan mandi mayat tu, masuk semua sekali. Ataupun isteri suami dia kata isteri dia ni baru suci daripada haid. Tak ada mandi lagi. Dah, dia masuk di bawah tu sekali dah. Jika keluar dari perut mayat sesuatu yang kotor, setelah ia dimandikan atau semasa ia dikafankan, maka ia juga tidak dituntut dimandikan lagi, tetapi memadai membersihkan kesan benda itu. Mana lepas kita mandi mayat, keluar lagi. Yang ini masalah yang berlaku sekarang ni, kalaulah mayat ni berlaku mati sekejut. Contohnya mati aksiden dan sebagainya. Biasanya bila kita masuk dalam peti dia jadi beku. Karena dia sejuk. Tapi lepas mandi, bila dia panas balik tubuh dia ni, darah akan keluar balik. Jadi tengok keadaan. Kalau darah ni sampai tak kering, lambat kering, mengganggu ke kita nak semaya dan sebagainya, kain kafan dia jadi kotor, pada waktu itu kita kenalah lapik dengan plastik dan sebagainya, yang jangan bagi nampak. Jadi bagi jaga nampak bila kita tutup dia dengan kain kafan menyebabkan kita nampak dia ni berdarah dan sebagainya. Mayat yang ditayamumkan. Lagu mana pula?
Orang ni nak tayamum, tak ada air. Pertama, kerana ketiadaan air. Nak mandi mayat tak boleh, air telah tak ada air. Jadi kena tayamum. Kedua, kerana badannya terlalu uzur. Kalau tak ada air ni boleh jadi payah sikit lah. Sebab negara kita ada air. Kalau tak ada dekat pun, jauh ada dah. Seperti terlalu uzur ni macam mana? Seperti orang yang mati terbakar. Mati terbakar, hangus tubuh dia. Nak mandi tak boleh. Dan sebagainya. Kalau dimandikan akan hancur daging badannya. Lemah air lah biasanya. Bakar ataupun orang lemah air. Jumpa-jumpa mayat ni dah repuk dah. Macam mana nak mandi lagi? Jadi kita kena tayamumkan dia. Ketiga, mayat lelaki yang mati di tempat terpencil. Mati orang lelaki ni seorang dia di tempat tak ada orang lain. Dan di situ yang tidak ada orang di situ melainkan kaum perempuan saja yang bukan mahram. Tak tahulah dia jatuh pada tujuh ke apa. Jatuh dalam satu kaum, satu negeri yang tak ada orang lelaki, ada perempuan saja. Jadi orang perempuan macam mana? Kalau nak mandi mayat ni, masa kena sentuh kemaluan dan sebagainya. Jadi orang perempuan ni ambil ramai-ramai, ambil mayat ni, tayamumkan dia, mumi lah. Mayat dia, mumi. Macam mana kalau terjadi. Yang keempat, yang boleh ditayamumkan mayat perempuan yang tidak ada tempat matinya, tidak ada di tempat matinya, melainkan kaum lelaki saja yang bukan mahram. Jadi sebaliknya lah. Kalau orang perempuan ni jatuh di kampung, orang lelaki saja ada sini. Tak ada orang perempuan. Tak tahulah dulu di pulau mana. Jadi pada waktu itu orang lelaki ni kena tayamum sajalah orang perempuan tadi tersebut. Orang-orang yang boleh memandikan mayat. Siapa dia boleh mandi mayat? Kalau kita jawab sini senang. Bukan mandi mayat. Lah, maksud dia ni orang yang berhak. Siapa dia? Mayat lelaki dimandikan oleh orang lelaki. Mayat laki-laki, orang laki-laki kena mandi dia. Dan lebih afdal kerabatnya. Yang afdal kerabat dia yang terdekat. Orang yang paling dekat sekali lah. Demikian juga mayat perempuan. Dimandikan oleh orang perempuan. Dan lebih afdal kerabatnya yang dekat. Orang perempuan yang paling dekat. Anak dia sendiri lah patutnya. Dalam pada itu, suami boleh memandikan isterinya. Jadi kalau kita ni sayang sangat kepada isteri kita. Boleh atau tidak kita berjanji dengan dia, kalau saya mati dulu, si adik kena mandi saya. Ataupun isteri dia kata, kalau saya mati dulu, suami dia mandikan mayat. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Menurut sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada isterinya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa kalau ia, yakni Aisyah wafat terlebih dahulu, maka baginda sendiri akan memandikan mayat. Yang Nabi kita ni tengok dia. Dia bermesra dengan isteri dia. Kita kena belajar cara bergaul dengan isteri ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak kat Aisyah, ya Aisyah, kalau awak mati dulu, saya akan mandikan kamu. Itu dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala juga telah berwasiat supaya isterinya memandikan mayat. Abu Bakar kata, kalau saya mati awak kena mandi saya. Secara amalannya pula Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah memandikan mayat isterinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anil jami'. Jadi Ali, Nabi bercita-cita saja, kalau Aisyah mati dulu aku mandikan kamu. Tapi tak berlakulah sebab Nabi wafat dulu sebelum Aisyah. Sayyidina Abu Bakar pernah pesan pada isteri dia supaya mandi dia. Yang dalam segi praktiknya, yang berlaku betul-betul, iaitulah Sayyidina Ali telah memandikan isterinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah. Kalau bahasa saya sangat malam ni, beceklah rumah dah. Kalau saya mati dulu, boleh kata awak tolong mandi saya. Aku nak tak? Nak becek kau malam? Tak berapa tu dia. Allahu Akbar. Yang penting boleh gitu. Dan isteri boleh memandikan suaminya. Tentang mayat kanak-kanak yang masih kecil. Anak kecil macam mana pula? Sama ada kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan, maka ia boleh dimandikan oleh orang laki-laki atau orang perempuan. Maksudnya kalau kanak kecil, bolehlah siapa-siapa bermandi dia. Makcik boleh, pakcik pun boleh tolong mandi. Khunsa muskil. Apa dia khunsa muskil? Khunsa muskil ni maknanya orang yang bersifat. Lelaki bukan, perempuan pun bukan. Hak rasi ni hak asli ni. Hak duk ngongek-ngongek duk jalan-jalan tu apa pandai tu bukan khunsa muskil tu.
Bahasa nak jadi laki-laki, hak laki-laki nak jadi perempuan. Kata orang panggil apa dia? Manusia apa panggil? Orang panggil pondek, pandai tentunya. Pandai. Bukan pondek, pandai. Hak ni khunsa muskil. Memang berlaku betul. Berlaku sungguh. Orang yang ada dua alat. Ada dua alat, dua-dua hidup. Kalau dia buang air, keluar dua-dua. Air kecil dia tahu keluar, bawah. Ini berlaku. Ada dalam kitab. Dia panggil Idhahul Muskil fi Ahkam Khunsa. Sebuah kitab. Ulama dia tulis sebuah kitab. Waktu kita duk belajar dulu, memang kita duk cari kitab. Idhahul Muskil. Waktu hamba tengah duk tulis tesis master dulu. Karena ada salah satu daripada dalam kajian kita tu yang terlibat tentang khunsa muskil. Bagaimana nak kenal dia? Oh, cukup susah. Cukup susah. Nak tahu macam mana? Jadi kalau dia dua-dua alat ni hidup lah. Tapi kalau ada dua alat, satunya tak hidup. Contohnya, dua alat ada, tapi waktu nak buang air yang berfungsinya dia lelaki saja. Maka dia ni orang panggil lelaki. Ataupun perempuan saja yang hidup. Yang laki-lakinya ada itu sajalah. Jadi dia ni dikira perempuan. Tapi kalau dua-dua berfungsi atau dua-dua tak berfungsi, dia keluar ikut jalan lain, maka dia panggil ini khunsa muskil. Tak tahu dia ni laki-laki ke perempuan. Memang cukup susah. Ini kes ini berlaku. Satu kes besar berat lagi iaitu dalam masalah nak bagi pusaka. Jangan main-main. Dalam bab ibadat ni kita boleh asingkan dia. Kamu ni laki-laki ke perempuan? Payah nak tewan. Hari Jumaat agak kalau dia mari-mari Jumaat dia duduk ujung-ujung. Jangan dia duduk dekat awal laki-laki lah. Kalau mungkin dia perempuan. Dia boleh jadi dia laki-laki. Jadi tak tahu boleh jadi. Yang menjadi masalah kita sekarang, khunsa muskil, iaitulah dalam keadaan nak bagi pusaka. Kalau kita bagi dia sebagai seorang perempuan, maka dia dapat pusaka sikit. Kalau kita bagi laki-laki, dia dapat pusaka banyak. Tapi boleh jadi dia bukan laki-laki. Nak macam mana? Jadi dalam perbahasan khas dalam bab pusaka tentang khunsa al-muskil. Khunsa muskil ni makna orang yang ada dua alat yang muskil. Kita tak tahu dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi lagu mana orang nak mandi macam mana ni? Jadi orang ni khunsa muskil. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Dua-dua alat ada ataupun dua-dua alat tak ada. Yang telah dewasa, dimandikan oleh kerabatnya sendiri dari kalangan lelaki atau perempuan. Mana kalau boleh tak kita ambil adik-beradik dia lah. Adik-beradik dia ni, kalau laki-laki pun tak apa, perempuan pun tak apa, sebab dua-duanya tidak batal. Dari segi mazhab Syafi'iynya tidak batal wuduk dia. Jadi tak jadi masalah. Kok saudara dia ke, siapa ke? Kalau tidak ada kerabatnya, boleh dimandikan oleh laki-laki, orang yang lain, lelaki atau perempuan, ambillah siapa-siapa pun pergilah mandi. Sebab dia tak tahu dia ada belakang dia. Lelaki pun dia, perempuan pun dia. Jadi bebas. Demikianlah kesimpulan huraian alim ulama rahimahullahu taala mengenai hukum mandi mayat. Jadi habis kita malam ni tentang hukum mandi mayat. Insya-Allah taala kita akan sambung dalam bab mengkafankan mayat. Jadi kita selesai bab perkara ini. Bila mayat tu mati, kita kena tutup mata dia, tutup mulut dia, tutup dia punya tubuh semua, dan orang yang ziarah mayat adalah dia berdoa sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, maka kita hendaklah mandi mayat. Cara-cara mandi telah kita buat tadi. Lepas pada ini, insya-Allah taala kita akan masuk pada langkah yang kedua, iaitulah mengkafankan mayat. Jadi macam mana nak kafankan mayat? Kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya, insya-Allah taala.